Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat. Okey, kita dah settle tajuk kemahiran geografi, iaitu berkaitan dengan jadual, graf bar, graf garisan, graf gabungan dan carta pi. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan terus kepada bab yang ketiga. Okey, iaitu tema yang kedua, bab yang ketiga. Okey, pengaruh persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dalam tajuk ni sebenarnya dia berkaitan dengan satu kajian tentang mengapa tumbuhan dan hidupan liar berbeza mengikut kawasan. Okey, contoh dekat Malaysia ada pokok cengal, pokok jati kan. Tapi dekat negara-negara lain, contohnya dekat negara yang beriklim gurun panas tu tak ada jenis pokok yang saya sebut tadi, pokok jati, pokok cengal. Okey. Lepas tu sama juga dengan haiwan. Okey, dekat Malaysia ni ada harimau belang kan. So dekat negara-negara, ada sesetengah negara tak ada haiwan tersebut. Jadi itulah yang kita akan belajar dalam bab 3. Baik. Dalam bab 3, okey. Bab 3 iaitu pengaruh persekitaran fizikal, okey, yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Alright, ini kita punya tajuk bab 3. Apa benda? Pengaruh persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Kenapa kedua-dua ni, tumbuhan dan hidupan liar, berbeza mengikut kawasan? Kita akan belajar berkaitan dengan benda itu. Faktor, kita akan kaji benda itu. Okey, faktor awak kena ingat ada 4 faktor utama yang membezakan jenis tumbuhan dan hidupan liar di sesuatu kawasan. Okey, awak kena ingat. Okey, faktor tu, satu, bentuk ke ini. Yang kedua, faktor apa? Saliran. Yang ketiga, faktor apa? Okey, faktor tanah. Dan yang keempat, faktor iklim. Okey, awak kena ingat, ini adalah faktor utama. Ini akan masuk exam. Okey, contoh soalan berikut merupakan faktor utama yang mempengaruhi hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi di sesuatu kawasan, kecuali. Okey, dia buat 3 yang betul dan 1 dia buat salah. Kena ingatlah, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Okey, bentuk muka bumi ni ada dia punya jenis, sama juga saliran, tanah dengan iklim. Okey, awak kena tengok dalam buku teks. Okey, saya akan terangkan secara ringkas sahaja. Okey, awak nak detail, awak boleh tengok buku teks muka surat 30. Alright. Baik, untuk bentuk muka bumi dia ada 2 jenis. Okey, bentuk muka bumi tanah pamah dan tanah tinggi. Oh sorry, bukan tanah, ada 3. Tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Okey, ketiga-tiga ni dia mempunyai tumbuh-tumbuhan
dan hidupan liarnya tersendiri. Dekat kawasan tanah pamak, jenis tumbuhannya apa? Tanah tinggi, jenis tumbuhannya apa? Pinggir laut, jenis tumbuhannya apa? Sama juga dengan hidupan liar. Dekat tanah pamak, tanah tinggi, pinggir laut, semuanya hidupan liarnya adalah berbeza. Tanah tinggi, haiwan apa? Pinggir laut, haiwan apa? Contoh pinggir laut, apa? Pokok apa yang ada dekat pinggir laut? Pokok ru, pokok kelapa, pokok tapak kuda. Kena ingat tu jenis-jenis pokok yang terdapat di pinggir laut. Tanah tinggi, tanah pamak sekali. Awak kena ingat. Baik. Settle untuk tanah bentuk muka bumi. Cikgu akan bagi ringkas sahaja, sebab awak kena baca sendiri dekat buku teks. Semua ada dalam buku teks. Nanti awak hanya baca dan hafal. Saliran. Saliran ada dua jenis, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Macam mana kita nak membezakan antara saliran baik dan saliran buruk? Awak kena ingat kata kunci ni. Kalau bersaliran baik, dia air yang mengalir. Yang buruk, air bertabur. Awak kena ingat yang tu. Yang ni contoh sungai, kan? Jeram, air terjun. Kalau bersaliran buruk ni, tasik, apa lagi? Tasik, paya, kan? Yang tak mengalir. Setiap kawasan ni, kawasan yang bersaliran buruk dan kawasan yang bersaliran baik ni mempunyai kehidupan dan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhannya yang berbeza di kawasan lain. Berbeza-beza hidupan dan hidupan liar, hidupan dan tumbuhan di kawasan kedua-dua kawasan ni. Alright, dah settle untuk saliran. Alright. Untuk tanah. Tanah ni ada banyak jenis tanah. Ada 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, Cenozoa. Permafrost, Latosol. Apa lagi? Latosol, Cenozoa, permafrost, Latosol, Podzol. Podzol, Terra Rosa. Lagi? Cikgu pun tak ingat. Ada, semua ada dalam buku teks. Aridisol. Semua ada dalam buku teks ni. Muka surat. Ni tanah kan? Tanah ni. Tanah Cenozoa, tanah permafrost, tanah aridisol, tanah latosol, tanah podzol, tanah terra rosa. Awak boleh tengok ciri-ciri tanah yang cikgu sebut tu tadi. Apa yang kat dalam ni. Kena ingat. Baik. Dia ada bagi gambar sekali. Tanah Cenozoa ni macam mana, ciri-ciri dia. Ni tanah latosol, ada setiap gambar sekali. Baik. Awak kena hafal lah 5 jenis tanah. Berikut merupakan jenis-jenis tanah. Kecuali kena ingat. Dia akan masuk exam nanti. Dah settle untuk tanah. Sekarang kita terus kepada iklim. Cikgu akan terangkan secara ringkas sahaja apa yang terkandung dan apa yang perlu awak tahu.
Yang hafal tu awak kena tengok dalam buku teks. Okey, iklim. Iklim ada dalam muka surat 41. Okey, 41. Banyak. Okey, iklim ada 4, iaitu 1. Dah tak ada in. Kejap Okey, iklim ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, iklim gurun panas. Okey, iklim monsun tropika. Iklim iklim Siberia. Iklim Laut Rantia. Alright. Okey, keempat iklim ni, apa yang awak perlu tahu adalah berkaitan dengan satu, kawasan, dua, hujan, tiga, suhu, empat, angin. Alright. Okey, ada dalam muka surat ni. Muka surat 41. Okey, contoh ini adalah iklim gurun panas. Okey, angin dia macam mana, hujan dia berapa, suhu dia berapa, kawasan apa yang beriklim gurun panas. Okey, dekat sini dia gurun Arab. Okey, gurun Arab meliputi negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Yaman. Okey, suhu dia berapa? Okey, so dia bagi contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun panas ni. Rumput alfalfa, pokok capa, pokok sabbaceous, pokok graf. Okey, so berbeza dekat kawasan yang iklimnya lain-lain. Okey, ini contoh hidupan liar yang terdapat di kawasan gurun panas. Okey, apa? Tikus jerboa, orik, labah-labah, musang fenik. Okey, so awak kena ingatlah iklim musim tropika, jenis tumbuhan dia apa, jenis haiwan dia apa. Iklim Siberia ni contoh-contoh tumbuhan. Okey, ni haiwan liar, hidupan liar. Iklim Laurentian, tumbuhan dia apa. Okey, hidupan liar dia apa. Alright, so dah habis. Itu adalah kandungan secara ringkas. Okey, kandungan yang secara ringkas dalam bab yang ketiga. Okey, itulah. So cikgu harap awak hafal apa yang kita belajar pada hari ini, dan baca, tengok buku teks. Awak kena tahu secara detail ciri-ciri dia macam mana. Bentuk muka bumi tadi kan, tanah pamah dia macam mana, tanah tinggi macam mana, pinggir laut macam mana. Saliran tu saliran baik, saliran buruk, apa haiwan yang terdapat di kawasan saliran baik, apa tumbuhan yang terdapat dekat saliran buruk. Kena ingat. Sama juga dengan tanah. Tanah Pokzol, dekat kawasan tanah Pokzol, apa tumbuhan dia, apa haiwan dia, kan? Iklim pun sama. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.